dengan bagaimana Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW supaya memberikan contoh dan bandingan. Sebab dalam menerangkan sesuatu perkara, bila mana diberikan contoh maka mudah untuk difahami. Maka dalam ayat yang ke-13 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. Dan buatlah contoh bagi mereka, iaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Jadi penduduk itu iaitu di negeri Antakya, sekarang ini berada dalam negara Turki, yang mana mereka ni asalnya mereka tidak beriman kepada Allah, lalu dihantar kepada mereka id arsalna ilaihi muthnaini, dihantar kepada mereka itsnain, dua orang rasul untuk menyeru kepada mereka. Maka apa berlaku pada mereka kaum tersebut? Fakadzabuhuma, maka mereka mendustakannya. Itu biasa. Bila mana perkara yang benar, perkara yang betul, perkara yang sahih akan ada, dan kebanyakan daripada penduduk-penduduk tersebut akan mendustakan mereka. Fa'azzazna bi thalithin, maka Allah menguatkan lagi dakwah itu dengan menghantar rasul yang ketiga, nabi yang ketiga, dihantarnya lagi. Faqalu inna ilaikum mursalun, sungguhnya kami ini adalah utusan daripada Allah. Maka apa jawab kaum tersebut? Qalu ma antum illa basyarum mithluna, kamu tu tak ada apa pun, tak ada apa pun, sama seperti kami je, manusia seperti kami je. Wa ma anzalar rahman min syai'in antum illa takdzibun, dan Allah Maha Pemurah telah menurunkan sesuatu pun kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka. Kamu ni pelawak je, bohong je. Kata Rasul, kata Tuhan hantar kau, apa semua itu bohong je semua. Itulah kata penduduk Antakya. Maka kata Rasul tadi, dia kata apa? Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum mursalun, mursalun. Mereka utusan itu berkata, Tuhan kami mengetahui sungguhnya kami ni adalah Rasul yang sebenar yang dihantar kepada kamu. Wa ma alaina illal balagh mubin, kami ni cuma nak menyampaikan saja perkara yang benar. Perkara yang benar saja. Kami ni betul utusan Rasul, kami nak menyampaikan kepada kamu. Qalu, mereka berkata, inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Maka penduduk tadi pun menjawab, apa kata mereka? Sesungguhnya kami bernasib malang kerana kamu, sebabkan kamulah. Jadi ayat-ayat ini rahmat Allah kita telah kupas dalam kuliah-kuliah yang lepas. Saya ringkaskan saja. Sebab kamu datang ni lah, maka kami ni malam. Ada malapetaka, ada bencana, ada sebab kamu lah. La illam tantahu lanarjumannakum, kalau kamu tak berhenti, kami akan seksa kamu. Kami akan rejam kamu dengan berbagai cara lah. Kita kata orang yang tak nak menerima kebenaran ni, maka dengan urutannya, dengan perbuatannya, dengan kita kata macam-macam lah. Tarik manfaatnya, tarik benefitnya, kemudahan tarik balik, apa saja untuk nak berhentikan dakwah yang benar. Wala yamassannakum minna adzabun alim, dan kamu pasti mendapat seksa yang pedih daripada kami. Ugutan-ugutan, pelbagai ugutan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala. Semalam Ustaz ingat, alhamdulillah dengan izin Allah, 3 grup jin semalam Ustaz Islamkan. Tapi salah satunya dekat Setiap Alam, salah satunya dia ugut kan, jangan paksa aku, dia kata, jangan paksa aku. Kata kalau Ustaz paksa aku, dia kata aku cederakan dia. Lepas tu dia tu duduk menyandang kat dinding. Tu dia hantuk kepala dekat besi tu. Ustaz mak tekam dekat sini, cekik kat sini, barulah dia bolong, kata muncak barulah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Barulah jadi jin pun juga dia ugut. Dia kata jangan paksa aku. Ustaz dakwah dia suruh masuk, baca surah Al-Kahfi itulah kan. Kalau kamu tak masuk Islam, kamu akan diseksa oleh Allah. Wa aradna jahannama yawma idzil lil kafirin Allah. Kita bacalah ayat tu semua kan. Dia pun ugut, tapi akhirnya masuk Islam juga. Terutama untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitulah, manusia ke jin ke macam itulah mengugutnya. Tapi bagi Ustaz senang nak Islamkan jin.
dia tak dia tak dengan cakap kita cekik dia kan, manusia nak cekik tak boleh kan. Jadi itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, bitulah qalu ta'irukum ma'akum. Tapi apa kata Rasul tadi, dia kata apa? Qalu ta'irukum ma'akum, nasib malang kamu ni adalah kerana kamu sendiri. In dzikirtum, apakah kamu jika diberi peringatan kamu bernasib malang, sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Kan apa malapetaka kamu, kita katakan apa yang berlaku pada kamu ni masih malang tu bukan kerana kami yang menyeru kamu kepada jalan yang benar, tetapi kerana apa? Kerana kedegilan kamu, kerana kamu ni melampaui batas. Melampaui batas maksudnya apa? Tak nak menerima kebenaran. Terutama untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sambungannya pada kuliah pagi ni, kita sambung pada ayat yang ke 20. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. وَجَاءَ, maka dan datanglah, telah datanglah dari pinggir kota Aqsal Madinah. Jadi penduduk Antakya ni itu penduduk kota, orang bandar. Jadi yang datang ni adalah daripada pinggir bandar. Waja'a min aqsal Madinah, daripada pinggir bandar. Rajulun, seorang lelaki, yas'a, dengan bergegas-gegas. Bergegas maksudnya dia pun dengan keadaan bergegas cepat-cepat berlari-lari yang macam tu. Maka apa kata dia? Qala, kata dia, ya qaum, wahai kaumku. Dia seru, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah utusan-utusan itu. Tuan-tuan ingat, penduduk kota ni, orang bandar ni, dia boleh dengar seruan daripada orang kampung. Itu beza. Orang bandar dengan orang pinggir bandar ni. Yang datang ni bukan orang yang berpengaruh, tapi orang biasa daripada kampung ni datang, suruh ikutlah Rasul tu, dia kata itu jalan yang benar, itu suruhan yang benar, itu ajaran yang benar. Dalam tafsir Allah dinyatakan bahawa menerusi ayat ni, apa yang kita boleh faham adalah perkara yang hak dan benar itu tidak akan terbiar tanpa penolong. Allah pasti akan membangkitkan orang yang akan tampil membela dan mempertahankannya. Itu satu. Jadi teman-teman Allah SWT, perkara yang benar ni akan ada penolongnya. Allah tak akan biarkan. Waktu dalam hadis Nabi SAW, yang mana maksudnya sepanjang zaman akan ada segolongan orang yang akan menolong agama Allah, orang yang memperjuangkan agama Allah sehinggalah kiamat. Bukan sehingga kiamat, tetapi sehinggalah semua umat Islam itu Allah akan matikan. Kita dah belajar tentang tanda-tanda kiamat tu. Sebab orang Islam, orang yang beriman, dia tak akan merasai kiamat, berlakunya kiamat. Bahkan Allah akan matikan sehingga bila bertiupnya angin daripada Yaman. Kita dah belajar dulu tanda-tanda kiamat. Jadi itu teman-teman Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita tengoklah, setiap masa setiap zaman akan ada, Allah akan utuskan penolong, orang yang membela agama Allah, orang yang membela ajaran Allah, orang yang bercakap benar, orang yang akan menasihati menurut apa yang Quran cakap, apa yang Allah cakap, apa yang Rasul cakap. Terutama Allah. Yang kedua, tentang kisah Rajulun yas'a. Rajulun tu siapa sebenarnya lelaki tersebut? Maka dalam tafsir Al-Qurtubi, para mufassirin seperti Ibn Abbas, Muqtil dan Mujahid, dengan kata mereka, apa kata dia? Dia adalah Habib bin Israel An-Najjar. Habib bin Israel An-Najjar, salah seorang pembuat patung untuk dijadikan berhala. Jadi dia orang-orang yang rajulun tadi, lelaki tersebut tadi bernama Habib, dia sebenarnya seorang pembuat patung. Padahal dia lah yang bisnesnya untuk apa? Bisnesnya jual patung.
jual patung untuk syirikkan dengan Allah. Tak payah. Maksudnya kalau jual patung ni dia mengambil apa advertisement ni apa? Testimoni ni apa? Apa ni? Sembahlah tokong, ini tokong terbaik, ini Tuhan yang terbaik, ini gini nak boleh beri kau macam itulah. Nah, jadi dia dulunya macam tu. Dia buat patung untuk jual apa semua kan. Jadi tapi bagaimana dia telah pun beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selepas kita kata Allah berikan hidayah kepada dia, maka dia telah beriman kepada Allah. Dan dia juga telah mengaku beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun zamannya dengan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dianggarkan kira-kira 600 tahun. Jadi tuan-tuan Allah, maksudnya contoh yang Allah berikan tadi wadrib lahum mathalan, contoh yang ini sebenarnya berlaku pada zaman selepas selepas Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit dan sebelum kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi masih ada orang yang beriman dengan Allah dan melalui kitab-kitab Taurat ke Injil ke apa semua, orang yang berpegang dengan kitab asal Allah Subhanahu Wa Taala ini, mereka menerima agama yang benar. Bahkan telah beriman pun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun jaraknya 600 tahun sebelum kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok hebat. Hebat orang yang menolong agama Allah ni. Kan asalnya tu asalnya duk buat patung. Tetapi akhirnya beriman walaupun jauh 600 tahun daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam kita lah, kita dah 1400 tahun lebih kan. Sebab tu dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu, mengkabarkan kepada sahabat bahawa akan ada lebih kurang lah terjemahannya, orang-orang yang hebat, orang-orang yang mana pahalanya lebih daripada kamu, orang-orang yang maka sahabat bertanya, siapa lagi yang lebih daripada kami ni? Jadi iaitu orang-orang yang macam kita ni lah, yang mana kita tak nampak Nabi, kita tak bersama dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak mendengar seruan direct daripada Nabi, kita tak mendengar hadis-hadis daripada Nabi direct, kita tak menerima wahyu kita kata direct daripada Allah kepada Nabi dan terus disampaikan kepada kita, tetapi melalui Al-Quran yang telah dikumpulkan oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tetap kita beriman, kita berada di masjid, kita berjamaah, kita mendengar tazkirah-tazkirah, kita mendengar majlis-majlis ilmu, membaca Al-Quran, beriman pada Allah, menolak perkara yang syirik dan sebagainya. Maka alangkah hebatnya kita. Betul tak? Alangkah hebatnya kita kalau dalam keadaan tersebut kita boleh beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz ingat rahmat Allah dalam tafsir surah Al-Kahfi, dalam surah Al-Kahfi, bila mana Allah memberikan contoh, wadrib lahum mathalan rajulaini, dua orang lelaki, dan kisah yang kedua. Kisah yang pertama surah Al-Kahfi kenapa? Untuk menjaga akidah, melarikan diri ke dalam gua Al-Kahfi kerana nak menjaga akidah. Itu cabaran pertama umat akhir zaman. Yang kedua, kisahnya tentang dua orang lelaki yang mana salah seorang Allah berikan kebun dan ladang-ladang yang luas. Lalu bila mana Allah berikan segala harta kepada dia, harta lain pun ada, kemudian production pun maksimum production daripada hasil dan ladang kebun yang tadi, maka dia telah mula sombong kepada Allah. Apa kata dia? Ana aktsaru min kamalan, harta aku lebih banyak pada harta kau, kata dia kepada sahabatnya yang seorang lagi. Wa a'azzu nafara, dan followers aku lebih ramai daripada followers engkau, friend aku lebih ramai daripada friend engkau. Ayat tu maksudnya pengaruh aku lebih ramai daripada pengaruh engkau. Maksudnya Allah dah sebut lebih pada 1400 tahun yang lepas. Ini kita dah buat followers, subscribers dan sebagainya. Ustaz punya YouTube tu, Ustaz Kupus baru je YouTube hantar, thank you Ustaz Kupus for the 1000 subscribers. Baru 1000. Baru 1000. Average orang tengok Ustaz punya YouTube ceramah-ceramah 2 minit je. Kan, ceramahnya setengah jam, ceramahnya sejam, kan, orang tengok 2 minit je. Macam itulah benda-benda yang benda-benda yang yang baik, benda-benda macam itulah. Jadi tuan-tuan Allah SWT
Kan? Jadi penerimaan orang tu macam tu. Samalah dengan penduduk Antakya ini. Mereka tak beriman pada Allah, kan? Sehinggalah Allah utuskan 3 orang rasul, mula-mula 2, kemudian Allah kuatkan lagi, datang ketiga, Allah kuatkan lagi penolongnya. Allah kuatkan lagi penolongnya. Tengoklah, tuan-tuan Allah, bagi Nabi SAW pun sama. Di belakangnya lah businessman. Nak buka orang-orang cokiak, kan? Dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, ada sahabat-sahabat yang Allah jamin syurga. Semua ni Abdul Rahman bin Auf dan sebagainya, itu bilioner-bilioner itu yang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang penolong dari segi keuangan, dari segi support moral dan sebagainya, kan? Akan ada orang yang akan mempertahankan agama Allah ini. Bila mana Allah utuskan Rasul, akan ada penolong-penolongnya. Apabila berdakwah, akan ada grup-grup, golongan-golongan yang akan mempertahankan dan mendukung Islam ini. Akan ada setiap zaman, akan ada. Jadi itulah kita kata SOP Allah. SOP Allah daripada dulu dah sampailah sekarang apa semua akan ada. Allah hantarkan Rasul, Allah akan hantar penolong. Allah hantar Rasul, Allah hantar penolong. Allah hantar Rasul, Allah hantar penolong. Jadi kita kata bahagia ke kita ataupun celakakah kita di akhirat nanti, bergantung pada kita lah, sama ada kita ikut ke tak. Setiap zaman tu Allah dah hantar macam tu. Allah dah hantar Rasul, Allah hantar penolong. Orang manusia pada zaman-zaman tersebut lah, atau zaman kita, sama ada kita nak mengikut kebenaran itu ataupun kita nak menentang kebenaran itu, kan? Maka disitulah sama ada kita bahagia dengan Allah ataupun kita akan diseksa azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu teman-teman Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam tafsir ini dia kata apa? Dia berlari-lari kerana tempat tinggal jauh di hujung kota Antakya. Jauh di hujung kota Antakya. Sebab tu dia rajulun yas'a, berlari-lari. Sebab apa? Sebab dia daripada zaman dulu mana ada, mungkinlah berlari-lari itu mungkin dia tak ada kuda ke, dia maksudnya nak menggambarkan, kalau kita gambarkan dia seorang lelaki macam mana, bisnes dia tak jalan sangatlah. Mungkin patut-patutnya tak berapa laku sangatlah. Kenapa? Kalau laku mesti naik. Kalau kita sekarang ni mesti naik Range Rover, mesti naik Mercedes, mesti naik kita kata McLaren ke, kalau kaya, kan? Tapi ini tak, dia tak ada pun naik kuda ke apa semua, tapi berlari-lari je. Nampak tak? Berlari-lari je kalau kita gambarkan keadaan yang lelaki tersebut. Tuan-tuan Allah Subhanahu taala, tujuannya tidak lain hanyalah untuk menasihati kaumnya supaya mereka beriman pada Rasul, utusan daripada pihak Nabi Isa alaihissalam. Ia menasihati demikian kerana mereka mendustakan ketiga-tiga utusan tersebut. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat yang ke-21 sambungannya, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ittabi'u. Maka kata dia kata apa? Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Mereka ialah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka teman-teman Allah, ada dua perkara dekat sini, kan? Jadi kata Habib tadi, An-Najjar tadi, dia kata apa? Kamu ikutlah Rasul tadi. Dia bukannya diutus kerana diberi upah, kan? Tak bergajilah. Kamu cakap-cakap ni kenapa? Kerana dia beri wang yang banyak, kerana dia upah, kerana tu. Tak. Mereka ni adalah orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ikhlas, tak minta balasan. Bukanlah ayat ini mengatakan kalau kita menjalankan dakwah apa semua diberi sagu hati ke apa semua itu merupakan salah. Itu tak ada masalah, kan? Tetapi nak menunjukkan bahawa yang kawan ni berkata kepada kaum dia, kan, mereka ni bukannya dihantar, dibayar. Okey, apa ni, kita ada projek, kamu pergi suruh dekat orang ni, kamu cakap bohong, kamu gini-gini. Kenapa? Kerana dia diupah untuk melakukan pembohongan tersebut. Jadi maksudnya suasana tu macam tu. Jadi dia ni, tiga Rasul tadi bukannya diupah untuk menyatakan perkara yang tak benar. Bahkan mereka tak ada upah pun. Duk berdakwah, duk ni, nak diancam, direjam, ditarik kemudahan benefit dan sebagainya. Tak ada upah pun.
sanggup melakukan kerja-kerja untuk menyeru ke arah kebaikan. Wa hum muhtadun, dan mereka ni bukan orang sembarangan, tetapi mereka ni adalah orang yang Allah beri petunjuk. Bukannya yang tak ada ilmu, bukannya yang cakap kosong, bukannya yang kita katakan melakukan kejahatan dan sebagainya, ataupun lidah bercabang ke, ataupun depan baik belakang cakap lain, apa semua, bukan. Tetapi orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah seruan daripada Habib An-Najjar tadi kepada kaumnya, terutama dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang ke-22 seterusnya, wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Wa ma li dan mengapakah aku tidak menyembah? Wa ma li la. Jadi kalau kita asingkan wa ma li, wa ma liya la a'budu alladhi fatarani. Mengapakah aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku dan yang hanya kepadanya kamu semua akan dikembalikan. Jadi teman-teman Allah, dia pun sebutlah, dia berdakwah, dia mengatakan kepada kaumnya, dia kata ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Kamu ikutlah Rasul tadi kerana dia bukannya sesuatu yang diupahkan nak menyatakan perkara yang tak benar. Maka ni diberi petunjuk. Dan aku sendiri pun aku tak menyembah Tuhan yang selain daripada yang alladzi fatarani, yang menciptakan aku, yang menjadikan aku. Allah yang menciptakan aku, maka dialah yang aku sembah. Allah yang memberikan aku, maka memberikan rezeki pada aku, maka dialah aku minta pertolongan. Allah lah yang berikan kesihatan kepada kita, maka kepadanya lah kami bersyukur. Kalau kita kias tu maksudnya Allah lah yang berikan segala-galanya. Maka kenapa kita nak menyembah selain daripada Allah? Kenapa kita nak menyembah selain Allah? Aku pun begitulah. Itu kata Habib An-Najjar. Aku begitulah. Allah yang menciptakan aku, maka Allah lah yang aku sembah. Bukannya Allah menciptakan aku pula pergi duduk santau orang, nak pakai jin apa semua, nak duduk santau orang, duduk sihir orang dan sebagainya, kan? Jadi teman-teman Allah SWT, jadi kitanya sepatutnya macam tu. Jadi teman-teman Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kata Habib An-Najjar tadi. Dan dalam ayat yang ke-23, firman Allah Subhanahu wa taala, sambungnya lagi, a'attakhidhu min dunihi aliha in yuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'a wa la yunkirun. A'attakhidhu min dunihi aliha, mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku? Nescaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikit pun bagi diriku, dan mereka tidak pula akan dapat menyelamatkanku. Teman-teman Allah SWT, dalam tafsir dia mengatakan apa? Kemudian dia ulangi celaannya yang membayangkan kebodohan kaumnya. Maksudnya dia berujah dah ni. Dia ucap kawannya lagi, kau ikutlah Rasul tadi bukannya dia upah, bahkan dia orang mendapat petunjuk. Aku sendiri pun aku sembah Tuhan yang menciptakan aku, bukannya aku sembah orang lain. Dan katanya lagi, dia kata apa? Dia kata, adakah patut aku disembah selain daripada Allah untuk mengangkatnya menjadi Tuhan? Jadi mulut tu, perkataan itu keluar daripada orang yang buat patut. Allah terbalikkan. Maksudnya apa, rahmat Allah? Dia ni kalau dia yang buatkan patut, kita boleh bayang tak? Kalau dia yang buat Tuhan, buat patut tu, buat Tuhan dia bagi kaum dia tu semua. Maksudnya dia ni orang yang berpengaruh. Orang duk rujuk pada dia. Mungkinlah dia ni ulama ke, perkataan dia dipakai. Tapi bila mana Allah terbalikkan orang yang macam tu lah, Allah terbalikkan, beriman pada Allah, maka perkataan itu dah sangat berkesan. Macam Sayyidina Umar lah, dia lah yang menentang Islam tu, dan saya nak membunuh ni apa semua. Tapi bila mana Allah, Nabi SAW doakan di antara beberapa Umar, dua Umar, maka Allah, dua penguat, maka Allah berikan hidayah kepada orang yang kuat.
pendekar, sasa badannya, orang yang bengis, orang yang ditakuti, orang yang dihormati, nak tiba-tiba menerima Islam. Sehingga kan Sayyidina Umar masa nak berhijrah ke Madinah tu kata, siapa yang nak jadi janda, siapa yang nak isteri jadi janda, halanglah aku daripada berhijrah ke Madinah. Jadi orang yang berani, orang yang berani, orang yang berani, bukan yang takut, pengecut, bagi upah sikit senyap, dia diam je apa semua kan, ataupun bagi dapat allowance sikit diam, dia tak boleh nak bercakap, tak boleh. Kenapa tak boleh? Itu teman Allah SWT. Ustaz ingat, boleh ke cakap pasal jin sikit apa kan? Jin kan, Allah kan, dia kalau yang sihir tu dia macam mana? Tak boleh, Tuhan aku tak bagi. Jadi dia takut pada Tuhan dia. Tuhan dia tu siapa? Tukang sihir tu lah. Dia takut, tak boleh. Tak apa jin, Ustaz bagi senjata. Okey, Ustaz bagi senjata ya, ambil senjata ni. Ikut cakap Ustaz. Apa benda? Ayat kursi lah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia lari cepat. Dia ingat terus dan dia faham. Dia faham Quran. Dia faham. Padahal kalau yang macam dia takut pada Tuhan. Tak boleh, nanti Tuhan aku datang. Aku disiksa nanti. Tak payah, Ustaz bebaskan. Tak. Sebab jin sihir ni dia diikat dalam badan. Dia dihantar. Bila dihantar tadi masuk dalam badan kan? Jadi sebab dia nak cara kasih kan, melalui makan minuman. Jadi makan minuman tadi, benda yang kita makan masuk dalam perut. Jadi jin tadi dihantar untuk pegang benda tu, nak jaga benda tu daripada keluar. Maka dia diikat dalam tu. Jadi Ustaz offer dia kata macam mana? Jin, nak tak Ustaz bebaskan kamu? Nak tak? Ustaz doalah pada Allah, nanti terbuka semua ikatan. Jin bebas pergi duduk masjid. Kan? Pergi duduk masjid. Kan? Ustaz hantar ke masjid dia. Kan? Kalau Ustaz ke masjid ni boleh ke? Hantar ke masjid. Sebab dia kalau jin yang baik ni dia duduk kat masjid. Dia tak nak. Kalau dia jahat tu lah yang duduk dalam rumah, duduk kacau-kacau orang apa semua tu kan. Dia muka dia berubah. Kalau dia masuk Islam, dia berubah menjadi putih. So banyak tanya benda tu pada jin. Jadi tuan-tuan Allah SWT, jadi macam tu kan. Jadi tuan-tuan Allah, kembali kita kepada ayat tadi. Jadi tuan-tuan Allah, penolong itu kan adalah orang yang berpengaruh. Seperti Habib An-Najjar yang kerjanya buat patung, tapi bila mana Allah berikan hidayah kepada dia, maka dia menjadi penguat kepada rasul-rasul yang tadi. Maka itulah katanya. Dia kata, adakah patut aku menyembah selain daripada Allah untuk mengangkatnya menjadi Tuhan? Patut tadilah. Padahal dia tidak mempunyai kekuatan dan daya. Patung tu tengok bila kata dia telah meluk agama Islam, baru dia tahu duk buat patung tu ni. Macam Nabi Ibrahim AS dah kan, ayahnya kerjanya buat patung, suruh Nabi Ibrahim jual patung tu. Dia pergi jual juga, tapi macam mana cara dia jual? Diikatnya, nak patung ni ditarik. Siapa nak beli Tuhan ni, siapa nak beli Tuhan ni, tercabut tangan, tercabut kaki, tercabut telinga kan, macam tu. Dalam bentuk menyindir, dalam bentuk nak membuka minda manusia pada masa tersebut bahawa Tuhan yang disembah itu, patung tu, tak boleh beri apa-apa pun. Bahkan duk tarik macam tu apa semua. Betul tak? Duk tarik, cabut tangan. Ada ke? Tercabut kaki, cabut tangan Tuhan boleh macam tu. Jadi sebab nak membuka minda manusia. Jadi bloknya, halangannya minda ni tak nak terima kebenaran. Mungkin duk ikut adat istiadat. Kenapa kamu tak masuk Islam ni? Kenapa kamu menyembah saya pada Allah ni? Tok nenek kami macam tu lah dulu. Kita orang tak tahu. Macam ayat yang tu lah. Ayat-ayat yang 5 yang pertama dalam tafsir surah Yasin yang lepas ni. Jadi tu kata Allah, dan mereka mengata, tok nenek abah tok nenek kami lah dulu-dulunya. Macam tu. Jadi tu kata Allah SWT, seandainya saya dikehendaki oleh Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, untuk menimpakan seksa, sedikit pun saya tidak dapat dibelanya untuk mempertahankan seksa tersebut, kerana berhala itu lemah dan tidak berdaya. Tengok kan? Jadi perkataan yang menguatkan Islam tu lahirnya daripada orang yang membuat berhala tu sendiri. Dan dia memberikan penyaksian, testimoni mengatakan
Nak memanglah sebelum ni aku duk buat berhala untuk kamu sembah apa semua, tapi aku telah beriman pada Allah, Tuhan yang menciptakan aku, bukannya beriman pada patung. Sebenarnya nak kamu duk sembah patung-patung ni, kalau Allah timpakan kecelakaan pada kita, Allah timpakan bala pada kita, nak patung ni tak boleh nak buat apa pun. Nak tak ada daya, tak ada upaya. Nak tak boleh nak buat apa pun. Kan, langsung tak boleh nak buat apa pun. Nah, jadi perkataan itu sangat kuat untuk membantu Rasul tadi. Jadi teman-teman Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu katanya ayat yang ke-24, inni idzal lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya aku jika demikian pasti berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi kesimpulan yang diberikan oleh Habib An-Najjar tadi kata sebenarnya kita ni berada dalam keadaan yang sesat, yang sangat sesat. Dhalal, sesat, mubin, nyata. Dan bukan kata sesat. Orang kata panggil sesat barat ni. Nak sesat barat ni maksudnya sesat subuh lah. Allah alam daripada mana barat kau semua. Kalau sesat ikut barat lah. Sesat barat kamu ni. Nak mu ni sesat barat katanya. Bukan sesat biasa, sesat barat. Orang Kelantan dia panggil. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Maka katanya, sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Jadi itu teman-teman Allah Subhanahu wa taala, begitulah kesimpulan yang diberikan oleh Habib An-Najjar tadi dalam membantu, dan Allah menghantar dia untuk menguatkan seruan dakwah kepada yang benar tadi. Dan testimoninya sangat terpakai. Kalau mahkamah tu itu memang the best evidence lah. Sebab dia pun buat berhala, dan juga dialah yang telah beriman pada Allah, dan memberikan penyaksian sangat-sangat berat, heavy. Dari segi penyaksian. Jadi teman-teman Allah Subhanahu taala, saya rasa sangat dululah, sangat dulu. InsyaAllah kita akan sambung dalam kuliah kita yang akan datang pada ayat yang ke-26. Jadi teman-teman Allah SWT seronok tafsir surah Yasin ni yang selalu kita baca, selalu kita amalkan. Seronok. Dia tuan-tuan Allah tengok setakat 25 ayat ni masih lagi berkenaan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita simpulkan maksudnya apa? Tentang akidah kita, jangan mensyirikkan Allah. Tentang penerimaan kebenaran, bagaimana manusia kebanyakannya tak nak menerima kebenaran. Dan apa yang mereka buat bila mana tak nak dengan kebenaran, mereka menyiksa. Mereka menyiksa orang-orang yang menyatakan kebenaran. So itu yang kerangkanya dalam 25 ayat ini. Dan mungkin dan kebanyakan kenapa tak nak menerima tu, mungkin dia ikut tok nenek dia orang. Ayah kita orang dulu, tok kita orang dulu gini dan sebagainya. Itu dalam 25 ayat ini. InsyaAllah apa yang baik daripada Allah, kelemahan daripada saksi, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami semua ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, dosa jiran-jiran kami ya Allah, dosa sahabat-sahabat kami, anak-anak murid kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, masyarakat kami dan pemimpin kami ya Allah. Dosa yang telah lepas ya Allah, dosa yang sedang kami lakukan, dosa akan datang ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah taufik dan hidayah kepada kami ya Allah, supaya kami semua boleh menerima kebenaran dan petunjuk daripada-Mu ya Allah. Dan jadikanlah kami ya Allah penolong kepada kebenaran tersebut ya Allah. Jangan jadikan kami sebagai penentang kepada kebenaran yang kamu bawa melalui suruhan-suruhan kamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Na'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq wa min kulli syaitanin waham wa min kulli 'ainin lamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Tasbih dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.